agama kita, sama ada agama Islam, Kristian, Buddha maupun Hindu, kita mestilah percaya dan beriman kepada Tuhan kita. Walaupun berbilang agama dan bangsa, dapat nilai kerohanian yang sama dalam agama masing-masing. Kepercayaan kepada Tuhan juga telah membentuk rangkaian kasih sayang dalam kalangan rakyat negara ini tanpa mengabaikan hak seseorang. Sekian, terima kasih. Prinsip rukun negara. Generasi muda perlu mendukung dan menghayati prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara bagi memastikan pemahaman terhadap falsafah itu diterapkan secara menyeluruh sekaligus membantu menjadikan Malaysia sebuah negara berdaulat. Seterusnya, Datuk Paduka Maharaja Lela Istana Negara Datuk Azwan Effendi Zahira Kitaniani berkata generasi itu juga perlu menyemai semangat cintakan negara serta menghormati institusi diraja, lebih-lebih lagi golongan muda bakal menjadi pemakin kesejahteraan negara pada masa akan datang. Kita harus jelas bahawa rukun negara dengan 5 prinsip bukanlah hanya teks bersifat layu dan lesu, malaya sebenarnya teks yang mempunyai jiwa dan roh yang harus difahami dan dihayati seluruh masyarakat, terutama orang muda. Anak muda bakal dan ada telah jadi pemimpin negara. Kita harus tahu sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ini merupakan paksi kepada negara. Negara akan terus gemilang jika kita terus mempertahankannya. Saya rasa bagi meningkatkan semangat cintakan kepada institusi diraja, perlu banyakkan tontonan mengenai aktiviti raja. Misalnya, institusi diraja buat lawatan ke rumah orang susah dan beri bantuan kepada rakyat supaya kita dapat dilihat raja bukan hanya bersemayam di istana tetapi turut turun padang mendengar sendiri rintihan rakyat, katanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Prinsip rukun negara yang ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Prinsip keluhuran perlembagaan menekankan supaya rakyat mematuhi, menerima dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan. Antara perkara asas dalam perlembagaan yang perlu dihormati oleh setiap warga negara ialah kedudukan kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam sosioekonomi. Agama Islam diiktiraf sebagai agama rasmi di dalam negara kita, sementara agama lain tidak dihalang. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, di samping bahasa lain tidak dihalang untuk diamalkan. Yang terakhir, hak asasi rakyat terjamin. Seterusnya, prinsip rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Sebagai contoh, dalam musim pandemik COVID-19 ini, kita perlulah melaksanakan dan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM demi menjaga keselamatan kita semua. Seperti yang kita tahu, #KitaJagaKita. Ia juga bagi mengelakkan COVID-19 ini tersebar ke seluruh Malaysia. Langkah-langkah SOP perlulah dititik beratkan dalam diri setiap masyarakat agar COVID-19 pupus dari negara yang kita cintai. Dan saya akan meneruskan kepada rukun negara yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Seperti yang anda semua lihat pada masa kini, rakyat Malaysia, masyarakat di negara kita semakin lama semakin hilang mereka punya sifat kesopanan dan kesusilaan dalam diri mereka dan mengakibatkan pergaduhan dan ketidaksefahaman antara kaum. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita perlulah mengamalkan sikap kesopanan dan kesusilaan dalam diri untuk mewujudkan masyarakat ataupun individu yang berdisiplin dan bermoral tinggi agar Malaysia, negara kita ini boleh hidup dalam negara yang aman dan damai tanpa pergaduhan. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia juga mahasiswa, hendaklah mematuhi setiap undang-undang dan rukun negara kita serta
bersyukur dengan apa yang telah diusahakan oleh pemimpin-pemimpin kita. Selain itu, jadilah warga negara yang berguna yang dapat membantu negara untuk berkembang dengan lebih maju. Serta jadikan negara ini negara yang aman dan makmur kepada generasi-generasi yang akan datang. Sekian daripada saya. Dunia